سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan surat 12 ni. Kata dia, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibba'ana indal mauti natiqina bi kalimatai syahadati alamina biha. Jadi bi kalimatai syahadati alimina biha. Dan kami pohonkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa dijadikan kami dan segala kekasih kami tatkala mati akan menyebut sekalian kita dengan dua kalimah syahadah, lagi mengetahui kita dengan dia. Dia minta lindung, minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bila kita nak mati lagi, boleh sebutlah dua kalimah syahadah ni. Itu maksud dia. Dan kita mengetahui dengan dia, kita tahu dengan kalimah syahadah tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma zakarahu az-zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Dan rahmat Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad dan atas segala sekalian keluarganya dan sahabatnya, dan sejahtera Allah atas sekalian mereka itu sebilang-bilang barang yang menyebut akan dia oleh segala mereka yang menyebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri sejahterakan sekalian mereka yang tersebut tadi sebanyak mana yang disebut oleh orang yang menyebut. Itu maksud dia. Dan sebilang-bilang barang yang lalai daripada menyebut akan dia oleh segala mereka yang lalai daripada menyebut. Orang yang tak sebut, banyak mana orang yang tak sebut ke Nabi, banyak itulah juga sebilang-bilangan supaya mereka itu mendapat sejahtera. Dan diredha Allah Ta'ala daripada segala sahabat Rasulullah sekaliannya, dan redha Allah Ta'ala daripada segala mereka yang mengikut dan yang mengikut segala yang mengikut. Dia orang ikut tu bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Semoga kita ni dikenakan doa ni juga. Sebab apa? Kita mengikut orang dulu ikut sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, dan sampai kepada sahabat, dan sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahannya kita pengikut jejak langkah itu. Bila kita sebut kita ikut jejak langkah tu, maka kita juga Allah Ta'ala redha kita, insya-Allah, sehingga ke kiamatlah. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Intaha Syekh Sanusi. Apa makna intaha Syekh Sanusi? Itulah penyudahnya. Bila Sanusi kata radhiyallahu walhamdulillahi rabbil alamin, dalam kitab Syekh Sanusi, kitab kecil itu, matang dia
Itulah bunyi hak Arab hak kita baca tu matang kitab Syekh Sanusi. Nampak tu? Tu intaha mana sudahlah tu. Habislah. Habislah perkataan Syekh Sanusi. Lepas pada ni bukan Syekh Sanusi dah ni, pengarang kitab dah pula. Hak dulu bukan pengarang. Dulu dia terjemah daripada kitab Syekh Sanusi, habis dah situ. Dan ketahui olehmu ni perkataan pengarang kitab Matla'il Badrain Nisdi. Nampak tu? Siapa dia pengarang kitab ni? Tu ada tu disebut tu, iaitulah Muhammad bin Ismail Dawud Fatani. Dia tu nama Muhammad bin Ismail. Dia kata apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu wajib atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan sekalian anbiya, beriman dengan segala nabi-nabi. Walaupun kita tak pakai syariat dia, tapi beriman kata wajib ni nabi ni rasul ni. Kena beriman begitu. Wajib di atas tiap mukallaf. Macam Nabi Isa alaihi salam. Orang Kristian kata bukan nabi, bukan rasul, tu anak Tuhan. Sebab itu bila orang Kristian yang berpegang dengan agama dia sungguh, bila dia dah masuk Islam, learning orang buat, orang suruh i'tiqad juga bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Sebabnya bimbang takut masuk Islam saja orang Kristian ni, dia masih lagi duk hati dia duk kata dengan Nabi Isa ni Tuhan. Nampak tu? Lepas pada mengucap tu orang tambah sikit lagi. Tambah tu jangan kata bid'ah. Tambah tu nak suruh suci hati dia supaya tak ada sikit Nabi Isa tu anak Tuhan. Dan ni dah sebut anak Tuhan dah, ni anak Allah. Sebab Tuhan tu diterjemahkan kepada Allah. Jadi saya kira orang Kristian dia dah sebut dah OMG dia sebut. Sikit latah dia OMG. Apa dia OMG? Oh my God. Nampak tak? Oh my God. Dia tak sebut dah lah. Dia rekah dia dah. Oh kalau kita oh Tuhan, oh my Tuhan. Oh ya Allah ya Tuhanku. Kalau anak-anak kita ni buah-buah Allah. Ya Allah ya Tuhanku kita kata. Jadi orang Kristian kat gini tak kata dah oh my God. Apa? Oh ya Tuhanku tak kata dah begitu. Dia kata oh my love Allah, saya pun tak reti nak sebut. Dia akan tukar begitu lah. Jadi OMG dia tak sebut dah lah. OMA pula dia sebut lagi. Oh my Allah kata dia. Oh my Allah. Jadi Isa tu bukan anak Tuhan dah. Tu Isa tu jadi anak Allah. Anak Allah tu berat dia. Kau berat sama penyakit ni. Berat sama penyakit. Kau sehari kau berat, kau sehari kau berat. Orang kafir dia kau sehari kau epek, kau sehari kau epek gitu. Ni orang munafik pun kau sehari kau epek. Macam-macam jenis dah boleh berlaku dalam ni. Penang itu nikah sama puang. Kau kira ayah nikah sama puang. Nikah guana sama puang tak tahu. Orang puang ni kaedah dia tak boleh duduk puang sama puang. Kaedah dia. Orang lelaki tak apa. Duduk puang lelaki sama lelaki. Orang puang tak boleh duduk. Natu dengan tok tua tak boleh duduk sama. Natu puang, tok tua puang tak boleh duduk sama. Memang tak? Tapi kalau natu lelaki dengan tok tua lelaki tak apa dah. Kadang-kadang setengahnya anak dengan mak dia tak boleh duduk sama. Mula nak balah mak, nak pelawak mak. Gak nikah puang sama puang tak tahu dia duduk puang dia tak tahu. Pakak nak siap mamu siap bawang aku goreka. Dah boleh lah mu balah. Nak balah. Ya dah. Tu hak Penang. Dia mari belakang dia terok sikit-sikit kita jadi kepik lagi. Kepik habis. Hak dia walaupun pula dia main tiung lelaki sama lelaki tak dalam gambar. Mana-mana ada je buah ayam gambar. Tiung lelaki sama lelaki tak mari. Kita pun dah nak imagine jadi bingung kita. Fikir hak tu dah. Dia boleh buat tapi kita nak fikir hak dia buat tu jadi bingung kita. Jadi bingung. Gak anda sedar belaka.
Kadang-kadang kita cakap mana-mana mestinya sunyi, senyum, ngelim kepala macam-macam. Tapi kadang-kadang dengan secara tak langsung, tapi malaikat tulis. Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu. Cara tak langsung kita sokong dia. Kita suka ke dia. Kita sokong dia. Cara tak langsung. Cara halus. Dan kita sokong tu kita tak tahu pun. Kita tak sedar pun kita sokong ni. Malah nak sebut mana kat nak dia kata kita ngepeng. Padahal tak kena dengan dia. Sebab bunyi sokong ni. Bunyi sokong ni ngepeng lalu kata dia. Yang mahal itu. Jangan awak kepala tu bawah pung sangat. Ni apa dah? Tu jadi mampu gambar kita lama ni. Orang kapi duk epek-epek sana tu kerana cakapan kita tu. Cekik politik dah tadi. Tak politik apa pun sama politik Islam aja kita. Sebab tu kita tak boleh nak buat baik dengan puak ni. Tak boleh nak buat baik. Cara tak langsung kita tak sedar bahawa kita sokong dia. Kita redha dengan perbuatan dia. Walaupun mulut dia jauh ni kita bangga. Apa benda dia buat lagu tu. Tapi sebenarnya sekali kita redha dengan dia. Kita tak sedar. Jaga baik. Nampak tak? Duk wawah-wawah tak sedar belaka tu. Duk wawah. Semua bahar rambang belaka. Nampak tak? Baik. Itu dia. Beriman dengan segala anbiya. Dia sebut tak ni. Habis tinggal tu Nabi Isa tu. Tak kira Nabi Isa tu jadi anak Allah bukan anak Tuhan dah. Dia epek-epek. Menang belaka dah. Menang belaka. Kalau dia nak tu semua menang belaka. Mana mau boleh belaka dalam ni. Start daripada tahun 2023 ni. Boleh belaka dah. Pemda hak dia nak tak boleh. Pemda hak dia nak buat lama ni tak boleh nak buat. Tak kira belah 10 pula. Belah 10 Mandiara. Oktober apa? Oktober 1st. Kamu tahu dah Oktober 1st tu benda? Tu kata. Orang royak kan tak mau dengar. Mandiara. Mandi buih tau. Mandi buih tu bila pula? Mandi buih. Dia imawi. Habis pemda dia nak semua boleh belaka dalam ni. Kita duk kapun dia tahu kala. Duk ha ingat lagi. Kalau royak kan, dia marah. Jetak. Macam-macam. Kita duk kapun ni dah boleh nak sesah belaka. Wah, dia tahu kala benda nu. Tak lembu kat sejik pun kita tak boleh nak atasi. Tak lembu kat sejik pun tak boleh nak atasi. Lepas semayang pun bau tahi lembu. Duduk dalam masjid ni, bau tahi lembu. Acing lembu, tahi lembu. Pun tak boleh nak atasi. Hak tu kau sangat. Tu bau tahi lembu je baru tu. Tak bau tahi lembu Orang sini tak bau. Bagus orang sini. Mana? Kalau tahi lembu tu bau wangi habis dah weh jadi macam lalak. Tanya lalak tu tahi bau sedap ke tak sedap kata dia. Berat Atasilah benda-benda gitu. Atasilah. Hak tua cara hak tua, hak muda cara hak muda. Hak tua tu lawai nasihat, hak muda tu buat kerja. Pakai awak senyap gitu. Pakai sudah. Sejak daripada bila? Sejak daripada zaman dulu lagi duk gini sampai kiamat. Ada kemangan. Saya bak sejik jangan main-main. Kalau bak sejik-sejik ni. Saya tegah. Saya tak suka tengok masjid tak ada perubahan. Tak suka. Itu ustaz sedap. Dah pegang sejik dia main ngajar je betul. Saya pernah pegang masjid. Saya pernah jadi pengusi. Ubah habis memang berubah habis. Daripada orang sekerat sah. Bukan sekerat sah 7 orang. Daripada orang 7 orang 8 orang. Sehingga jadi 3 sah. Bukan masjid. Lebar gini ni memang besar lagi. Luar nu dengan luar nu pun laut jauh lagi.
boleh digesok. Berjaya dah tu kalau begitu. Daripada malam-malam tak ada orang ngajar. Malam-malam tak ada orang ngajar. Kita ubuh paling kurang tiap apa benda ni Islam semalam. Cari dana fitih, cari. Boleh cari benda tu fitih tu. Fitih Belambok. Boleh cari. Cari fitih tak payah kocok dalam kocek orang. Barang je tubik. Kocok, pegang kocok tubik. Macam bertih tubik. Sungguh. Tapi nak kena usaha. Nak kena ada perancangan. Jangan ayat tulis. Ni ayat tulis Belambok penduduk Belambok berapa orang je hok mari. Tu pun dah lekat molek. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang marah biang bebe. Marah ni. Jangan marah. Tak ada perkembangan. Hak muda pun buat tu ke. Patut ni kita penggerak lah. Cara mana nak buat. Ama buang. Batai lembu tu buang. Tengok lagu mana cara nak buat. Ada. Boleh sangat buat. Nak buat. Nak buat. Yang kedua macam mana kita nak suruh makmurkan masjid itu. Cari je. Ni pun nak cerita bukan nak kata tak. Speka kena ada menara dulu saya sebut. Nak kena ada menara. Nak mengajar pun speka tak ada lagi depan ni. Tak ada pengembangan. Tak ada hayawiyah yang tak hidup. Tak hidup. Nampak tak? Patutnya ada nak mengajar tahu dah malam ni malam maju. Lo tengok. Pergi ada molek kita. Baru tu. Beriduklah masjid. Tuhan suruh kita jadi khalifah kan. Nak jadi Perdana Menteri. Ada dah orang. Nak jadi wakil rakyat. Pakat berebut. Dan kita. Kita jadi khalifah masjid dah lah. Pun tak akan nak. Jadi khalifah masjid. Biar dia jadi pengurusi masjid pun. Pengurusi masjid pun seorang je. Jadilah tukang makmur masjid. Lagu mana cara nak buat dan sebagainya. Buat tu dulu. Tengok. Ni nak semayang pun matok masuk dalam itu. Tengah semayang. Matok masuk dalam itu. Bau tahi lembu lagi. Bau tahi kubah lagi. Tahi air kecing lagi. Macam-macam. Kambing lagi. Tak masuk lagi dia. Tak kira kambing naik atas sejik. Macam-macam. Kalau kita sebut tu acak-acak kali. Kau tak ada sejik. Dulu ramai kok. Tapi yang sebut-sebut. Kau tak ada. Ni nak awak ni mu. Dah kan nak kosong atas belakang. Dia. Saya kadang-kadang sekali-kali mari ingat lembu-lembu tengok penuh. Rasa nak suruh kutip kau ambil lembu hari buat ke pondok tu saya beli dah ke semua senang. Tak masalah kalau kita beli dah ada BTI, beli hak lain pula lembu. Dak pandai orang panggil. Atau tak jalan. Orang perli lagu tu pun tak kerti kok. Habis kerti ke? Rupanya lembu kita. Hak mana ada lembu, mana ada kambing tu. Cara molek. Saya dah waktu pergi hukum dah. Kalau waktu pergi hukum. Nak ceritanya, ulama dia bahas. Kalau kita isap rokok dalam masjid. Haram. Kita jangan bahas isap rokok tu haram ke makruh. Jangan bahas. Tak bahas tu. Kalulah rokok tu makruh. Ataupun tidak makruh pun. Isap dalam masjid tu haram. Kerana apa haram? Kerana bau. Orang bau. Ada orang hok bau rokok tak apa. Ada orang dia tak boleh bau rokok, tak boleh. Banyakkan orang puang contoh, dia tak boleh bau rokok. Maka haram isap rokok dalam masjid. Kerana bau. Tu pun ada orang suka bau rokok. Bau setara mana sangat. Tapi kalau kita beli lembu, berak tepi masjid dan tahi dia air kecil dia pas dalam masjid, busuk pada dalam masjid. Berapa belah kali haram? Ganggu orang. Dengan rokok tadi. Rokok dah tu kuat mana bau tu tak iman tau. Boleh rokok tu. Ada gak bau meh-meh wangi-wangi, kalau rokok udang garang tu ada gak wangi-wangi bau. Pun haram juga. Isap atas masjid. Apa dah lagi hok bau busuk tahi tu. Walaupun ada setengah orang kata sedap bau, yang orang kata sedap bau, sedap bau, tak apa lah seorang. Orang lain bau busuk, haram juga. Kalau sebut haram. Jadi bila kita sebut haram ni, mengerpa tak ada, bau pun tak ada lah sudah gitu.
Nampak tak? Ustaz dia lemahnya tadi dia kata kaku tadi. Aku ada lembu, beli lembu. Hanya kata kaku. Enggak malah nak pergi dah semaya. Malah nak pergi dah mengaji. Ayat tu tak tahan kita. Nampak tak? Jaga balik. Baik. Sama ada yang tersebut nama mereka itu di dalam Quran atau tiada. Ada yang disebut dalam Quran. Ada yang tidak disebut. Maka bilangan-bilangan anbiya yang tersebut di dalam Quran 28. Hak ni anbiya ni, nabi ni hak jadi rasul 28 hak sebut dalam Quran. Iaitu Adam. Yang pertama sekali. Adam ni jadi rasul kepada anak cucu dia. Dan Adam ni orang yang mula-mula sekali hijrah. Kita baca bab hijrah, konon-konon baca bab hijrah ni. Nabi Adam ni orang mula-mula sekali hijrah. Hijrah dari mana-mana? Hijrah daripada syurga ke dunia. Untuk apa dia hijrah? Untuk yang pertama Allah Ta'ala sebut dia jadi khalifah. Tak sempurna jadi khalifah melainkan kena beranak pinak. Maka dia hijrah daripada syurga ke dunia. Dia hijrah, dia panggil hijrah untuk melahirkan umat. Untuk melahirkan manusia. Untuk mengembangkan manusia. Membiakkan manusia. Kemudian nabi-nabi lain berhijrah. Nabi-nabi lain berhijrah. Semua nabi berhijrah. Nabi Yunus hijrah sampai makan di ikan nun. Makan di ikan paus. Nabi Nuh hijrah. Berapa tahun dia buat kapal? Setengah kata dia buat kapal tu sehingga 100 tahun. Untuk hijrah. Daripada kekufuran manusia ni sehingga habis licin kepada beriman kepada Allah. Nabi apa dah hijrah? Nabi Musa hijrah. Nabi Ibrahim banyak hijrah. Daripada Palestin kepada Mekah. Letak anak dia Ismail dan sebagainya di Mekah ni. Dengan Siti Hajar tinggal. Hijrah dia. Tinggal tu tak tahu mu nak makan minum ke mana mu dah. Akhir sekali hak hijrah, Nabi Muhammad kita berhijrah. Dan orang lain, nabi-nabi lain hijrah untuk nak menyelamatkan kaum dia. Nabi Adam hijrah untuk nak membiakkan anak cucu. Kaum nabi lain nak hijrah untuk nak menyelamatkan kaum dia. Tapi Nabi Muhammad last sekali hijrah kerana nak menyelamatkan umat masa dia dan sehingga ke kiamat. Jauh lagi. Hijrah dia lebih jauh. Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad kata, la hijrata ba'di. Tak ada lagi dah hijrah selepas pada aku. Artinya sebelum pada dia, hijrah sebelum pada dia. Artinya. Nabi dah kata, belum pada aku ni tak ada aku. Hijrah mula-mula sekali dah. Nabi kata selepas pada ni tak ada dah hijrah. Maknanya, Nabi tak ada. Nabi tak ada. Itu dia. Itu makna hijrah. Ni kita dah baca saja makna hijrah. Hijrah. Untuk ayat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ayat tu semua. Mari ustaz mana-mana pun ceramah pada hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ayat ni. Nampak tak? Tinggal Saidina Ali duduk dalam selimut. Tak payah ceramah lah tu budak tadika hati. Cikgu tadika jodoh budak-budak dia. Budak tadika umur 5 tahun nak faham. Kalau hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tujuan apa hijrah? Tu dia baca. Sebab apa Nabi kata tak ada hijrah dah selepas aku? Sebab apa Nabi kata begitu? Nampak tu? Baik. 28. Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yusuf, Lut, Yaqub, Musa, Harun. Dia ambil Nabi Yusuf, Nabi Lut dulu. Patut Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun.
Syuaib, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Zulkifli, Ayub, Yunus, Nabi kita Muhammad. Dan Uzair. Uzair. Dan Luqman. Luqman ini Luqmanul Hakim. Dan Zulqarnain. Iskandar Zulqarnain. Itu Nabi juga. Nampak tu? Tu tinggal tambah 3 lagi tu makna 8 lah. Atas bersalah-salahan ahli tafsir pada 3 yang akhir ini. 3 yang akhir tu khilaf di kalangan ulama tafsir. Sama ada dia itu Nabi ataupun tidak. Iaitulah seperti Uzair, Nabi ke tak? Luqmanul Hakim, Nabi ke tidak? Luqmanul Hakim tu khilaf di kalangan ulama. Apa tu? Dalam Quran banyak sangat sebut Luqmanul Hakim, dia pesan ke anak dia je. Sebab dia tak ada kaum. Sebab tu kata dia ni rasul ke tak? Nabi ke tak? Sebab dia tak ada kaum dia. Luqmanul Hakim hanya sekitar anak dia je. Dia pesan ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Apa? Wahai anakku, wahai anakku, begitu je. Begitu juga Zulqarnain. Zulqarnain ni dia hanya ketua. Ketua. Tempat dia kata Nabi ke tak? Dia ketua je. Ketua tentera, ketua apa benda ni orang panggil dah. Ketua tentera gitu je contohnya. Kata setengah ulama wajib mengetahui segala yang tersebut itu. Tu semua kena tahulah ke, dan wajib mengajarkan anaknya dan isterinya dan khadamnya. Wajib kita percayakan mereka itu satu-satu. Itu dia. Kena tahulah ke seorang-seorang. Dan yang tiada kita ketahui akan nama mereka itu, wajib kita percaya atas jalan perhimpunan. Kalau kita tak ingat seorang-seorang nama, kita tahu je hak ni Nabi, hak ni Rasul. Nampak orang tanya Ilyas ni Nabi, aku dah ingat Ilyas tapi memang kuasa Nabi lah. Cukup dah tu. Kata dia atas rasa perhimpunan secara ijmal, secara sekaligus. Faedah. Bermula bilang-bilangan segala anbiya itu seketi 2 laksa 4,000. Dia bilang gitu. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi itu 100. Sekti ataupun sakti. Itu 100. 2 laksa 20. 4,000. Maknanya 124,000. 124,000 rasul-rasul. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu, daripada 124,000 ni 313 orang. Hak jadi rasulnya 313. Ramai juga tu rasul. 313 ni. Dia. Tu bilangan yang bilangan bertuah bagi orang Islam. 313. Dan pada satu riwayat 314. Ada juga yang diriwayatkan 314 orang yang jadi rasul. Dan yang afdal daripada segala nabi-nabi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang paling afdal sekali, dan mengiringi Nabi kita Nabi Ibrahim. Lepas pada Nabi kita itu Nabi Ibrahim. Dan mengiringi Nabi Ibrahim Nabi Musa. Dan mengiringi Nabi Musa Nabi Isa. Dan mengiringi Nabi Isa Nabi Nuh alaihissalam. Ini hak yang paling afdal nabi-nabi. Maka yang 5 ini dinamakan dia ulul azmi. Ulul azmi. Apa ulul azmi? Orang yang mempunyai keazaman yang tinggi. Dan yang lain daripada 5 ini, setengah mereka itu afdal daripada setengah, tetapi tiada ditentukan melainkan yang 5 ini dua. Tak ada ulama tentukan hak mana yang lebih, hak mana yang tidak lebih. Lebih kurang je. Cuma hak 5 ni hak lebih sekali. Dan hak banyak-banyak tu Nabi Muhammad lah yang paling lebih. Bermula sekalian kitab yang diturun dari langit itu 104 buah. Kita berhenti itu tu. Wallahu a'lam. 4 kitab pula ni.